Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, apakah engkau menyangka aku inginkan sesuatu daripada kamu bila aku menemui kamu? Tidak, jauh panggang dari api. Hanya saja aku mengambil upahku dari Allah Ta'ala, tidak daripada kamu. Bahkan dia memberinya pun menerusi kamu bila aku duduk bersama-sama kamu. Aku belum mengenali kamu, dan apabila aku meninggalkan kamu, aku tahu siapa kamu. Sesungguhnya aku membentes orang munafik dan menghormati setengah orang arif yang baik. Aku tidak memukul orang-orang munafik itu melainkan dengan yang lembut, bukan dengan besi. Pakaianku buat kamu dan makananku sesudah kamu makan. Aku akan terima dari selain kamu. Aku ada sepinggan makanan sesudah kamu pergi. Siapa menemaniku, aku sentiasa akan berkhidmat kepadanya. Tidakkah kamu lihat, wahai orang-orang yang memandang dengan mata hatinya, bahawa lengan baju ini lebar dan pinggang badanku sentiasa terikat? Ada seorang bertanya, utusan Allah kepada Rasulnya ialah Jibril AS. Tetapi siapa utusannya pula kepada para walinya? Ada yang menjawab, dialah utusan Allah tanpa perantaraan dengan rahmatnya dan kelembutannya, dengan kurnianya dan ilhamnya, dan pandangan Allah kepada hati dan kebatinan mereka, serta belas kasihannya kepada mereka. Mereka melihatnya dalam keadaan sedar dan dalam tidur dengan mata hati mereka, dan kesucian kebatinan mereka dan kesedaran mereka. Wahai kaum, hanya saja yang menghalang kamu dari mengenal Allah Ta'ala dan mengenal para walinya, kerana cinta kamu kepada dunia dan tamak kamu kepada dunia, serta senangnya kamu menyombong diri dengan dunia dan kerana dunia. Ingatlah akhirat, serta belakangi dunia dengan membuka tanganmu. Jadikan sifatmu itu murah hati, ya Tuhan, dan kami menjadi hamba-hambamu. Maka lengkapkan kami sedikit dari kedua sifat itu. Amin. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara nasihat, wasiat serta peringatan Syekh Abdul Qadir al-Jilani ialah beliau menyebut tentang bagaimana hakikat pendakwah pada jalan Allah yang sebenar. Orang-orang yang menyeru pada jalan Allah yang sebenar, bahawa mereka tidak pernah menginginkan sesuatu daripada manusia, kerana mereka mengetahui akan besarnya pahala di sisi Allah berbanding apa yang ingin diberikan oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman, wal ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan balasan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Itu golongan yang sifat mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-57. Bila Syekh Abdul Qadir kata, apakah kamu menyangka bila aku duduk dengan kamu, aku berdakwah kepada kamu, aku mengajak kamu, ada suatu keinginan aku kepadamu? Maka jawapannya jauh panggang daripada api. Artinya tidak ada. Kerana kejayaan ataupun kita sebut tadi bahawa sifat
ad-da'iyatu ilallah, penyeru jalan Allah, mereka letakkan matlamat utama atau ganjaran yang utama ialah di sisi Allah. Sebagaimana yang sentiasa diulang-ulang oleh para Nabi SAW, itu juga yang mereka ulang kerana mereka waris para Nabi. Allah Ta'ala berfirman, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Kalau sekiranya kamu berpaling, maka aku tidak pernah memohon apa-apa ganjaran di sisi kamu, kerana ganjaran yang aku perolehi daripada Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku senantiasa diperintahkan untuk menyerah diri pada Allah. Maknanya, kalau kamu ini berpaling dari dakwahku kerana menyangka aku ingin sesuatu daripada kamu, maka ketahuilah bahawa apa yang aku ajak, apa yang aku seru kepada Allah, aku tidak mengharapkan sesuatu daripadamu, melainkan balasan di sisi Allah, dan kerana aku senantiasa diperintahkan untuk tunduk kepadanya. Baik, ini slogan, ini syiar semua para pendakwah pada jalan Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Ya qaum, la as'alukum alaihi mala, in ajriya illa ala Allah, wa ma ana bitaridil ladzina amanu, innahum mulaku rabbihim, walakinni arakum qauman tajhalun. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Hud ayat 29, wahai kaumku, aku tidak pernah menginginkan daripada kamu harta, kerana aku melihat pahala yang besar itu datangnya daripada Allah, dan aku tidak mungkin menghalau orang-orang yang beriman yang kamu pandang lemah daripada sisiku. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, tetapi aku melihat sangkaan kamu kerana kamu bodoh dan jahil. Bila manusia berpaling daripada kebenaran dan berpaling daripada orang yang mengajak kebenaran, kerana mereka menyangka bahawa akan terhakis atau terjejas apa yang mereka ada, maka jawabnya tidak pernah terjejas, kerana kami menyeru kamu kepada satu kebahagiaan yang sebenar. Kalau kita tengok, bila manusia menyeru ke arah yang menguntungkan manusia, kita pun berebut. Umpama kita buat satu announcement, satu iklan, kita akan beri hadiah percuma, atau kita nak beri makanan percuma, beratur ke kita. Mereka datang berpusu-pusu, beratur, mereka tak marah. Mereka automatik beratur sendiri. Tak perlu orang ada yang ajar, okay, beratur, tak perlu orang sebut. Dia automatik. Sebab mereka tahu sesuatu yang menguntungkan mereka. Kalau kita beritahu kita nak beri rumah, jadi kena mohon ambil borang dulu, beratur. Daripada malam mereka dah datang. Sebab apa nak rumah? Rumah tu pula kena bayar. Cuma murah sikit lah. Maka pun mereka beratur, berebut. Siap benda yang mereka rasa ada keuntungan untuk mereka, mereka sanggup beratur. Mereka sanggup untuk datang beramai-ramai, berebut. Biarlah 2 jam, 3 jam beratur pun tak ada masalah. Mereka lupa perkara yang paling menguntungkan mereka ialah orang yang memberi tawaran akhirat pada mereka. Bercerita tentang akhirat dan keuntungannya yang tidak boleh dibandingkan dengan keuntungan duniawi. Sepatutnya kalau manusia tahu, mereka beratur, berpusu-pusu untuk datang dengar kuliah, ceramah, sebab kebaikan tu mereka dapat. Bila para ulama menyebut perkataan in ajriya illa Allah, balasan yang aku mohon ialah daripada Allah. Kata ulama maksudnya, tak ada pun keinginan aku untuk mencari keuntungan di sisi kamu, tidak ada. Bahkan apa yang aku nak bawakan ini sesuatu yang memberi keuntungan pada kamu. Ajar kamu taat pada Allah, ajar kamu menjauhkan diri daripada perkara yang membinasakan dunia dan akhirat, ajar kamu perkara yang mendapatkan, memperolehi kasih sayang Allah dan redha-Nya, sekaligus kamu akan rasa bahagia, kerana ia akan menjadi syurga yang sebenar, ketenangan, kenikmatan. Itu yang diajar oleh para Nabi dan Rasul. Itu yang diajar oleh para ulama yang soleh atau salihin, menerusi jalan-jalan mereka. Maka kenapa kamu nak lari? Tentu orang tak akan mungkin lari kalau mereka tahu ada keuntungan mereka di situ. Mereka tetap beratur, mereka tetap menunggu.
Tak ada masalah kerana mereka tahu ini suatu yang mereka nak, suatu yang menguntungkan. Tiba-tiba dalam hak agama, kita mula tohmah ahli agama. Ada kepentingan penunggang agama bla bla untuk kita lari. Sebab orang bila nak lari pada agama, dia perlu cari suatu benda justifikasi sebab yang kuat. Macam mana saya nak lari daripada masjid surau? Oh, dia kata sana sebab AJK dia tu kasar sikit. Oh, sana sebab dia punya AJK tu jadi susah, tu saya tak pergi masjid, tu saya tak pergi belajar. Oh, ustaz dia tu ada kata ke orang, tu saya tak nak dengar kuliah. Lalu kita cari 1000 alasan untuk jauh daripada perkara yang ternyata menguntungkan kita. Tapi kalau hal duniawi, jaga dia lagi garang, dia jerkahnya, disergah, tapi tenang beratur. Lagi dia dihina, dia rela dihina demi untuk dapat habuang dia, demi untuk dapat benda-benda duniawi yang seketika. Tak ada pula dia beralasan jaga kasar ke AJK kasar. Dia tak ada cerita benda tu. Walau dibentak, walau dimarahi, hanya nak ambil sekampik beras, hanya mungkin nak ambil borang, hanya untuk didapat sesuatu, dia sanggup kena marah. Ni kita berebut ambil vaksin contoh, berebut ambil vaksin ni, kena marah, yang jaga rela marah-marah. Tenang, sebab apa nak vaksin ni? Beratur, tunggu daripada satu barisan pada satu barisan. Mula kat luar dulu, kemah luar, tunggu sejam. Masuk dalam, tunggu sejam. Masuk dalam lagi, tunggu sejam. Lepas cocok, tunggu pula. Sanggup. Bersusun ke itu. Kenapa? Kita fikir nak hidup. Kita lupa nak hidup yang abadi di akhirat kelak. Kita cerita kat dunia nak hidup yang akan berakhir juga dengan mati. Nak hidup, ya, tapi berakhir dengan mati. Tapi untuk kita hidup dengan kehidupan yang sebenar, yang disebut oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang sebenar-benarnya, yang baik. Kehidupan di sisi Allah, akhirat. Tetapi mereka beri alasan macam-macam. Daripada mereka memfitnah orang yang mengajak kebaikan ini, sampai kepada tempat yang diajak kebaikan, masjid dan surau, mereka memusuhi semuanya. Masjid tu kotor lah, dah dia tak bersih, itu saya tak pergi, itu saya suka duduk kat rumah. Tapi kalau ke tempat lain, mereka rela. Tempat-tempat yang kita katakan kotor atau sebagainya, mereka sanggup. Kata orang kalau pergi jalan Mesir, masuk piramid tu hancing bau, penuh orang masuk. Orang masuk piramid kawasan tu bau busuk. Tapi tempat pelancongan mereka pergi, duduk beratur, bangganya. Malah tak ada apa pun mereka dapat, melainkan mereka just tengok dan balik. Tapi manusia sanggup untuk melalui semua kesukaran bagi menikmati dunia yang sementara. Tapi dalam hal akhirat, lalu kita akan nampak timbunan alasan yang mereka reka dan mereka warisi. Mereka warisi daripada orang lain, dan mereka reka, mereka dapat idea baru pula. Nampak apa yang disebut kekurangan dalam hal agama, lalu mereka besar-besarkan. Termasuklah mentohmah ahli agamanya sendiri. Oh, dia tu ngajar tak macam kita nak lah, itulah ini. Akhirnya mereka tak dapat apa pun kebaikan. Maka Syekh Abdul Qadir menerangkan bahawa aku tak ada masalah, aku tidak ada masalah dengan kamu. Ya, memang kadang-kadang aku duduk bersama kamu, datang asbab rezeki melalui kamu. Tapi kalau sekiranya kamu tidak ada bersama aku, aku tahu rezeki aku kat mana. Ya, macam kita lah tuan-tuan, kerja kerajaan ke kerja swasta, asbab rezeki itu datang. Tuan-tuan baik dengan orang tu, baik dengan ni, asbab rezeki. Tapi kita tidak beriman kepada asbab, kita beriman pada hakikat yang memberi rezeki. Kita tidak boleh menolak asbab. Kerana demikian Allah atur rezeki itu datang. Fulan bin Fulan bagi kita duit sebagai contoh. Hadiah ke, sedekah ke, gaji ke, imbuhan ke, penghargaan ke, pingat ke, semua orang atas dunia dapat benda yang sama. Dia akan dapat. Orang yang namanya raja sampai bawah, mereka dapat gaji, dapat allowance, dapat habuang, dapat hadiah. Orang bawah pun sama, mereka mungkin dapat gaji, dapat allowance, dapat habuang, dapat hadiah, dapat sedekah. Semua orang, asbab rezeki tadi datang dengan kepelbagaian. Cuma apa beza? Bezanya orang-orang yang bertakwa pada Allah mengetahui bahawa musabbibul asbab. Musabbibul asbab, siapa yang menciptakan sebab.
Siapa yang memberi sebab? Allah. Kalau sebab ini hilang, mereka tak using dan takut, kerana mereka tahu yang menjadikan sebab itu boleh mengadakan sebab yang lain pula. Contoh, kita ambil contoh orang berniaga. Dulu dia berniaga, katakan travel. Ini sebab. Tiba tertutup travel. Tutup. Maka Allah, keimanannya pada Allah menyebabkan Allah ilham dia kepada perniagaan lain pula. Dia berniaga yang ni pula. Tutup pula yang ni pula. Tutup yang ni pula. Demikian Allah yang mencipta kepelbagaian asbab. Kan itu bila kita mengenali Allah, kita tidak takut kalau sebab itu hilang, kerana sebab itu Allah akan ciptakan lebih banyak. Lepas tu kalau kita offline tak boleh bisnes, online bisnes. Kalau satu hari nanti online pun tak ada, misalkan, maka akan tercipta sebab-sebab yang lain. Kerana Allah menjadikan dunia ini sebabnya banyak untuk mereka terus beriman kepada Tuhan yang menjadikan sebab. Kalau sekali sebab itu adalah hakikat, nescaya sebab itu cuma ada satu. Satu tu je ada, tak ada yang lain. Tuan-tuan bayangkan dalam tanah tadi, galian dia macam-macam, daripada emas, perak, belian, kopromnya, nikelnya, besinya, bausitnya. Dia terus keluar galian-galian baru, beliannya keluar dan keluar dan keluar. Dan demikian juga kalau kita melihat seluruh dunia ini, bagaimana Allah menjadikan sebab berbagai. Cara kita makan sebagai contoh, ataupun makanan yang dihidangkan, maka datang cara berbagai. Dulu pakai plastik, pakai supik, pakai jabir, sekarang pakai kotak, pakai itu, pakai ini. Makin kepelbagaian sebab untuk terus rezeki itu wujud. Rangkaian rezeki itu terus wujud, rantaian rezeki. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, ya memang kalau aku duduk dengan kamu, datang sebab daripada kamu aku dapat rezeki. Tapi bukan kamu yang bagi rezeki. Kalau sekiranya kamu tak ada, tetap ada di siku sepinggang yang lain. Maksudnya ialah tetap ada sesuatu yang menjadikan aku redha. Tetap menjadikan aku cukup. Qanaah aku ada. Aku ada redha, aku ada qanaah. Dan ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Berjayalah orang yang dapat Islam, hidayah dengan Islam, yakni senantiasa tunduk pada perintah Allah, dan diberikan rezeki yang cukup, dan diberikan qanaah. Oleh sebab itu masyhur bila diceritakan pada seorang wanita yang beriman tentang kematian suaminya, dia kata yang mati pemberi makan, pemberi rezeki tidak mati. Yang beri makan yang mati, pemberi rezeki tidak. Kalau tuan-tuan misalnya tersumbat rezeki kita, katakan sebabnya yang tersumbat, tapi pembuat sebabnya itu ada, maka akan ada sebab lain. Kalau tertutup satu pintu, maka ketahuilah yang menciptakan pintu itu akan menciptakan pintu-pintu yang lain yang senantiasa terbuka. Kerana itu Allah bila sebut wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, makhraj. Kalau kita terjemah bahasa literally-nya, memberi maksud pintu. Haza makhraj. Ini tempat pintu, exit. Setiap kali kita nampak sesuatu itu tertutup, Allah akan cipta pintu sampai kita nampak ia terbuka. Setiap kali kita nampak ianya tersekat, Allah akan buka satu lawan sehingga kita nampak ada cahayanya. Oleh sebab itu, bila para ulama yang sebenar, orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam dakwah mereka, tiada yang mereka harapkan daripada habuang dunia ini, melainkan secara sebab, dan mereka meyakini bahawa kalau sebab ini tidak ada, yang menciptakan sebab itu tetap akan mengurniakan sebab-sebab yang lain. Oleh sebab itu bila kita lihat ketika mana para ulama menyebut tentang sifat pada pendakwah yang sebenar, kerana karakter pendakwah ini perlu kita tahu kekuatan yang mereka bina sehingga mereka mampu mengajak manusia ke arah kebaikan. Ya, para ulama menyenaraikan 9 sifat utama mereka, dan ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir secara berperingkat-peringkat ataupun secara melalui daripada apa yang disampaikan. Yang pertama ialah sifat pada pendakwah mereka ini ikhlas pada Allah. Ini yang disebut in ajriya illa ala Allah, ikhlas. Ikhlas maksudnya
Mereka mencari nilai di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kita lagi mana cari nilai di sisi manusia, ikhlas kita ni kotor, keruh. Tapi kalau kita mencari nilai di sisi Allah, kita cari suka di sisi Allah, redha di sisi Allah, pahala di sisi Allah, ganjaran di sisi Allah, kita ikhlas. Ni kita puasa hari ni. Sebab apa puasa? Ada cik mang, cik muk nak bagi duit ke sebab kita habis puasa? Tak ada. Kenapa kita puasa? Ada orang janji apa-apa ke kalau kita puasa dapat itu, dapat ini? Tak ada. Kenapa? Kerana ini perintah Allah. Berarti kita ikhlas. Sebab kita tak nampak ada orang yang mempengaruhi puasa kita, melainkan kerana keimanan kita pada Allah. Dan demikian hal yang kita semayang. Ada orang janji dengan kita lepas semayang subuh nak bagi kita RM100. Tak ada. Tak ada orang janji. Ada orang beritahu kita kalau bangun subuh, bangun tahajud, kita orang bagi RM2,000. Tak ada. Saya bangun kerana Allah. Maka itu ikhlas. Bila kita melihat ganjaran dan kita melupakan makhluk dalam aspek ibadat yang kita lakukan, itu tanda ikhlas. Ini sifat utama mereka. Yang kedua, kata ulama, mereka ada sifat sabar. Sabar mereka walaupun orang berpaling berkali-kali, mereka terus menyeru dan berdakwah. Sebab itu Allah sebut dalam kata para Nabi, fa in tawallaitum, kalau sekiranya kamu berpaling, kalau kamu balik, maka aku tetap menyeru kamu pada jalan Allah. Dia tak akan berhenti. Dia tak akan berhenti sebab sikit orang, atau sebab tak ada orang, atau sebab orang marah, atau sebab orang tak suka, atau sebab orang memfitnah. Dia jalan. Kenapa? Dia ada sifat sabar. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok pada pendakwah sabar, dia ada satu sifat, dia tak berhenti. Maka itu dia sabar. Dia tak berhenti menandakan dia sabar. Kalau dia berhenti, dia dah hilang sabar. Alah Ustaz, kita ceramah-ceramah pun tak nak dengar juga. Malah lah saya ceramah. Dia sabar, dia dah habis. Nabi SAW, dia tak boleh sini, kat Mekah tak boleh, pergi ke Taif. Taif pun tak boleh. Terpaksa Rasul tunggu di kawasan Mina. Tunggu jemaah haji luar datang. Dan Mekah dah tak boleh dah. Nabi dah kena blacklist. Kena ban kat Mekah. Maka Rasulullah SAW pergi berhijrah ataupun berdakwah di Taif selama seminggu. Dan tempoh seminggu Rasul berdakwah. Nabi ditolak dan sebagainya. Berhenti tak? Tak berhenti. Nabi berpindah pada modul yang ketiga ataupun tempat ketiga, iaitu di Mina. Menunggu orang-orang luar datang di kalangan Aus, Khazraj, orang Madinah ataupun Yathrib ketika itu. Dan lain-lain kabilah mengajak. Ni Abu Jahal, Abu Lahab dah beri amaran, jangan, orang ni jangan. Orang ni gila, yang ni kata gila, yang ni kata sesat, yang ni kata itu, ya. Macam-macam label. Rasulullah SAW tak berhenti. Dia duduk, ditunggu jemaah, lalu dia pun mengajak kepada Allah. Kemudian sampai peringkat berikutnya, Rasulullah SAW di Madinah, Nabi juga tak berhenti menghadapi sikap munafik, sifat pura-pura munafik. Dan golongan yang lemah agama, yang terpengaruh dengan munafik dengan mudah. Nabi berperang. Kadang-kadang Rasulullah kalah. Tapi Nabi bersabar, Nabi tak berhenti perang. Terus. Maka sifat sabar kita akan dapati dalam satu perkara, iaitu mereka tidak berhenti. Maka itu orang sabar. Kalau orang tu tak sabar, dia akan berhenti dalam kebaikan yang diyakini ada pahala yang besar. Tuan-tuan, kenapa kita tak berhenti untuk solat? Kerana kita ada sifat sabar. Kita tak berhenti berpuasa kerana kita ada sifat sabar. Kita tak berhenti pergi masjid kerana kita ada sifat sabar. Kerana sabar itu kita tahu ada 3 pembahagian ulama. Yang pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar menerima musibah. Ini 3 maratib peringkat sabar. Dan sabar paling tertinggi kata ulama adalah sabar dalam taat. Sabar dalam taat kepada Allah kerana ia memerlukan kesabaran. Nak bangun malam, nak berjaga malam, tentu nak sabar sampai sebulan Ramadan. Nak kekalkan momentum kita sebulan Ramadan berpuasa dan berqiyam dan membaca Quran. Maka ini perlukan kesabaran. Dan ini sifat para pendakwa. Para pendakwa, sifat mereka, bila mereka sabar dengan maksud, dengan mudah, tak berhenti. Kamu tohmah lah apa pun, kata aku nak tu, aku nak ni, jalan dakwah dia. Dan kita tahu orang ni, sebagai kata Syekh Abdul Qadir, balasan yang aku dapat daripada Allah, bukan daripada kamu. Itulah kekuatan sabar.
Kalau kita tengok orang tu buat berterusan kerana dia tahu balasan sebenar bukan daripada orang. Dan yang ketiga sifat para da'iyah ialah mereka ada ilmu yang benar. Ilmu yang benarlah yang membina keyakinan untuk mereka mengajak manusia ke arah ni. Untuk mereka bermuamalah dengan semua lapisan masyarakat. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, wahai orang munafik, aku ajak kamu dengan cara yang paling baik sekali, tanpa menggunakan besi. Maksudnya menggunakan pedang memancung kepala kamu. Aku gunakan cara lembut, bukan guna besi. Besi istilah di sini senjata. Bukan kaedah aku, kaedah munafik, pancung. Sebab itu yang Rasulullah ajar. Hatta Rasulullah bila menghadapi munafik, sahabat kata, kenapa tak bunuh je orang munafik? Jangan. Aku tidak mahu dikatakan aku membunuh sahabatku. Tetapi ini munafik. Tetapi Rasulullah tidak berkata mungkin membunuh sahabatku, tuduhan. Kerana orang melihat munafik itu, orang luar, dia juga mendampingi Rasulullah sebagai sahabat. Kata Rasulullah tidak membenteras orang munafik dengan pedang, tapi dengan ilmu yang betul. Dan kita kalau nak lawan penyakit umat, maka kita perlukan kekuatan ilmu. Ilmu kalau dia kuat, walaupun dia tidak ada sultan di belakangnya, maka dia tetap kuat. Walau tidak ada harta di belakangnya, dia tetap kuat. Kerana kekuatannya datang daripada kebenaran, dan kebenaran itu datang dari Tuhan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, jangan pernah kamu ragu-ragu. Tentang seorang, kita sebut 1+1 berapa? 2. Tuan-tuan berani tak pertahan 1+2 sampai mati? Berani. Kalau ada orang kata pada kita 1+1 3, tuan-tuan marah tak? Dan dia seorang profesor, dan dia seorang pakar matematik dunia. Dia kata 1+1 kita semua dah salah, sebenarnya 3. Tetapakah kita akan diamkan diri kita? Ni kalau pelajar tu tidur, dia akan bangun. Dalam kelas tidur ni, cikgu pun ajar, matematik 1+1 3, dia bangun. Kan dia tak boleh terima kebatilan. Lalu kita tanya, kita ambil daripada mana 1+1 2? Ambil daripada mana? Tuan-tuan yang yakin sangat tu 1+1 2, apa sumber dia? Tolong beritahu. Sumber dia apa? Apa sumber kita 1+2? Atau apa sumber kita 2+2 4? Dan apa sumber kita kalau kita sebut kucing tu, bahasa Inggeris sebut cat. Kalau orang sebut kucing ialah tiger, kita marah. Kau mengaji kat mana? Saya mengaji bahasa Inggeris dekat planet Marikh. Memang kat planet Marikh, kucing tu panggil tiger. Kita kata tak betul awak ni. Tentang kita marah orang menyalahi ilmu betul kita. Tapi kalau kita tanya balik, ilmu betul awak sumber mana? Tak ada sumber, Ustaz. Tapi itulah orang sebut selalu. Tak ada ilmu yang kita bawa daripada Al-Quran. Allah yang turunkan Al-Quran. Daripada hadis Nabi. Nabi yang tidak bercakap dengan nafsu. Maka kita jauh lebih yakin daripada orang bercakap 1+1 2. Jauh lebih yakin. Sebab kita ada sumber yang amat jelas, Al-Quran. Ni yang kita cerita 1+2, tuan-tuan ambil sumber mana? Keyakinan tu dibina atas asas apa? Semua orang cakap macam tu. Saat daripada kecil saya dah belajar matematik, cikgu saya ajar 1+1 2. Dan saya tak boleh terima siapa pun kata 1+1 3. Takkan saya sanggup berperang kerana itu. Kita pun buat satu tentera yang tetap pertahankan 1+1 2. Ada seorang raja yang berkuasa, dia nak selewengkan fakta, dia nak kata 1+1 3, dan dia akan paksa rakyat menerima doktrin itu. Agak-agak macam mana rakyat melihat pemerintah tu? Dia nak ubah, dia nak kata 1+1 3. Semua silibus ditukar. Mana-mana cikgu tak bersetuju, kita tukar je cikgu tu. Kita hentikan dia. Kita buat cikgu-cikgu baru yang kata 1+1 3. Tetap bayangkan bagaimana porak-porandanya dunia ini. Hanya cerita 1+1. Yang saya katakan keyakinan 1+1 kita tak ambil daripada mana, melainkan kebiasaan. Tentang ini kebenaran daripada Allah, daripada Al-Quran. Sahabat pegang lebih kuat daripada hari ini orang pegang 1+1 2. Akhirnya mereka sanggup matikan itu. Mereka mendapat syurga. Tuan-tuan pertahan 1+1 2 tak akan masuk syurga. Kerana sebab itu. Tapi kita pertahankan kebenaran Islam, kita masuk syurga. Akan masuk syurga. Kerana itu yang Allah janjikan.
Oleh sebab itu, di antara sifat para da'iyah, kerana mereka ada ilmu yang benar lah mereka kuat. Tuan-tuan, kita kuat bukan kerana sebab lain. Bukan saya katakan didokong oleh harta, didokong oleh kuasa, tapi didokong dengan kebenaran. Dan kerana itulah para da'iyah, para pendakwah ini mampu terus bercakap dengan kebenaran yang Allah ilhamkan kepadanya. Dan yang ketiga, kerana mereka punya akhlak yang baik. Syekh Abdul Qadir kata, aku kamu tengok pakaian aku, pakaian lengan besar, pinggang ikat. Itu pakaian siapa? Pakaian khadam. Artinya aku bersifat merendah diri pada kamu dengan akhlak yang baik. Mana-mana pada pendakwah, mereka yakin dengan dakwahnya, kerana dakwah itu akan dijadikan manis kerana ada akhlak yang baik. Dan kita pun tengok keberjayaan dakwah Nabi SAW kerana akhlak baik. Keberjayaan para jeneral Islam, para tentera Islam menawan, membuka negara juga kerana akhlak mereka yang baik. Akhlak mereka dengan tawanan. Allah sebut dalam Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan dengan penuh kasih sayang orang-orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Itu bila para ahli sejarawan mengkaji bagaimana Islam boleh masuk di Eropah kerana akhlak Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib. Akhlak Salahuddin Al-Ayyubi kepada tawanan perang, di mana orang Kristian waktu menawan tawanan Islam, mereka membunuhnya. Manakala orang Islam waktu menawan tawanan Kristian, mereka membebaskannya, memberi peluang hidup yang kedua. Akhirnya Islam tersebar di Eropah kerana akhlak Salahuddin. Tentang mana-mana orang Eropah sebut Salahuddin, mereka kenal. Walaupun kita lihat Salahuddin kerana ketangkasan, keberanian, tetapi sebenarnya ialah akhlak yang hebat. Salahuddin ini punya akhlak yang luar biasa. Pernah satu ketika dia sultan, dia berkata pada pembantu dia, tolong ambilkan aku air. Ini di tengah sakit yang membawa pada kematian dia. Lalu pembantu datang bawa air panas. Dia kata, tolong bawa air. Air dengan bahasa air. Air apa air? Biasa. Pembantu datang lagi bawa air sejuk. Dia kata, tolong bawa air. Sehingga kali ketiga bau betul bawa air tanpa dia memarahinya. Akhlak. Waktu mana beliau mati, maka kain kafannya tak ada yang baru, bahkan tak cukup untuk membalutnya. Lalu kata, dia kan sultan. Lalu kata isterinya, suamiku menjadi pemerintah bukan untuk mengumpulkan harta. Suamiku bukan memerintah untuk mengumpulkan harta. Tentang di sebalik mana-mana pemimpin, walaupun dia ulama, ada di belakangnya ulama lain. Di sebalik seorang pemimpin, walaupun dia ulama, akan ada di belakangnya ulama. Salahuddin di belakangnya siapa? Ibnu Asakir. Sultan Muhammad Al-Fatih di belakangnya apa? Qi Syamsuddin. Walaupun Muhammad Al-Fatih itu juga ulama, dia alim, pandai, tapi di belakangnya ada ulama juga. Begitu mereka memahami kehidupan ini perlu ada pada pendakwah di sisi mereka, walaupun mereka juga seorang ulama. Maka kekuatan pada pendakwah tadi kerana akhlak, keberjayaan, keberhasilan juga semua kerana akhlak mereka yang baik. Dan sifat mereka yang seterusnya, yang kelima, ialah kerana mereka menjadi qudwah hasanah, contoh pada semua orang. Waktu orang nak tengok sebagai ayah, mereka nampak orang ni ada contoh ayah. Ni ulama, ini namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kita ambil contoh beliau, contoh apa kita nak? Seorang ayah, beliau ada anak 49 orang. Dan anaknya diadili dengan baik, 49. Tuan-tuan, kita anak 2 orang pun tak sempat jenguk. Tak boleh, Ustaz, duduk asrama belaka, Ustaz, tu tak jenguk. Ini 49 orang, 27 lelaki, 22 perempuan. Siapa nak contoh dia? Sila contoh. Dalam anak-anak dia semua berjaya. Siapa nak contoh sebagai suami? Dia ada 4 isteri. 4 orang isteri. Bagaimana dia mengadili isterinya? Nak contoh? Ni contoh. Dan siapa yang nak contoh dia sebut dakwahnya, lihat di hadapannya semua ada. Raja ada, pemerintah ada, ni governor ada, dan semua diberi bahasa yang sama. Ambil bahasa yang sama. Kalau kena-kenalah. Ditegur. Semuanya akan disentuh oleh tegurannya.
Kenapa? Dia ada qudwah yang baik. Dan apa yang dicakapkan, itu yang dilakukan. Hatta pada detik akhirnya, dia terus berzikir pada Allah. Dan orang kata, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah ketika ini, kan dah sakit, rehat sekejap, rehat. Dia kata, ketika inilah kita lebih memerlukan untuk ingat Allah. Kita kan tuan-tuan bila sakit, orang kata tak apalah, semayang lambat-lambat sikit tak apa. Dah sakit. Bila sakit, tak payahlah nak baca-baca Quran ni, tengah sakit. Dia macam sakit ni, macam kita dah selesa untuk ngeluh je. Aduh, mengeluh. Sampai tengah malam. Kita dah diajar orang-orang sakit, kita cuma mengeluh. Kemudian termenung. Tanpa berbuat apa-apa. Tuan-tuan pergilah hospital tengok kalau orang sakit dia buat apa. Tok tangan tadai. Fikir, termenung, 1 hari. Suntuk. Kalau sekarang ni ada telefon lah. Peganglah telefon, sehari suntuk. Apa yang mereka buat dalam hak ibadat? Tak ada. Semayang, tak boleh Ustaz kaki bungkus. Tak boleh debu tayamum, tak ada. Kita pun pakai mazhab qada Ustaz, qada. Lepas ni kita qada semua. Apa dia buat waktu sakit? Tak buat apa-apa. Mereka terus menung itu ini. Walau waktu itu kita lebih perlu untuk ingat Allah kerana mati lebih dekat. Lepas tu Syekh Abdul Qadir waktu dia tengah macam tu, dia terus berzikir. Terus baca Quran. Lalu kata, Syekh, apakah waktu ini? Ya, kita lebih berhajat waktu ini. Untuk terus bersungguh-sungguh. Kalau kita ni gini, bila dekat nak mati, macam kita dah dekat nak garis penamat. Takkanlah kita masa tu nak jalan. Kita berlari betul-betul. Biarlah tumbang lepas tu pun tak apa. Tergolek pun tak apa. Supaya kita menang. Jadi bila kita baca kisah para pendakwa, kerana bila Syekh Abdul Qadir kata, aku tidak inginkan apa pun daripada kamu kerana Allah, maka kita akan tengok betul ke kerana Allah. Dan lihat latar belakang contoh kehidupan dia, benar-benar kedua hasanah. Dan sifat yang seterusnya, yang keenam, adam intiqam linnas. Semua para nabi, semua para pendakwa yang ikut jejak para nabi, mereka tidak ada sifat balas dendam untuk kepentingan diri mereka. Tentang intiqam ini ada pada semua orang. Intiqam. Semua orang suka balas dendam. Bahkan kadang-kadang belum dapat apa pun kita dah niat nak balas dendam. Aku nanti kau naik pangkat, tahulah kamu. Oh, dah niat dah. Aku nanti kalau kaya, tahu kau nanti. Aku nanti yang duk main. Dia terus berniat untuk balas dendam. Walau dia belum sampai pada kedudukan tu. Aku nanti bila besar aku pukul kamu. Tunggu besar ni. Budak kecil pun dia ajar berdendam. Tentang dendam tidak pernah berikan kepada kita kebahagiaan. Terutama dendam kita kerana kita. Kalau dendam kita kerana Allah, tak apa. Ni bila orang hina Nabi Muhammad SAW, kita marah ni, dendam. Itu yang bodyguard seorang menteri Pakistan pergi tembak je. Yang hina Rasulullah, yang hina Islam, dia tembak lah. Dendam dia, marah dia. Sehingga dia dihukum gantung. Dan dia jadi hero di Pakistan. Kan dia benar-benar melakukannya kerana dendam dia untuk pertahankan agama Allah. Orang hina Nabi SAW, ya kita kena berdendam pada semua yang hina Rasulullah. Kita tak akan lepaskan dia. Orang yang hina Islam, kita akan berdendam dengan dia. Kerana dendam kita kerana Allah. Tapi kalau hal peribadi kita tak akan fikir untuk dendam. Dia parking depan rumah kita, tak apa, esok aku bawa lori parking depan rumah kau. Itu tak. Itu cuma rumah kita, tak apalah. Dia mungkin tergesa-gesa nak berok ke nak kenci, tak dan parking depan rumah kita. Atau mungkin penuh tetamu datang, dia terpaksa parking depan. Mungkin banyak untuk kita membuang dan kita katakan melayukan sifat dendam. Memadamkan sifat dendam dengan cara memberi alasan. Tentu kalau kita melayan kemarahan, dendamnya akan terus membara. Tapi beri dia satu alasan. Kenapa saya tak patut balas semula dia? Barangkali waktu dibuat tu dia jahil, dia tak tahu. Barangkali tak kenal saya. Saya ni bos dia tak kenal. Ya, kadang-kadang bos ni jangan turun. Jadi pekerja tak kenal. Bila bos datang dia pun kurang adab sikit. Dia tak kenal. Maka dia tak kenal saya, tak apa. Kalau dia kenal, dia tak mungkin buat macam ni. Kita beri, setiap kali kita berdendam untuk diri kita, berikan alasan kepada dia. Supaya kita dapat coolkan dendam kita. Berikan alasan. Tapi kalau agama Allah tidak. Tak ada orang berani pun menyentuh agama Allah dengan cara tidak baik. Dia takkan kata, saya sebenarnya silap tulis. No. Awak buat satu kesalahan. Awak minta maaf,
atau kami minta tolakkan. Tapi kalau hak kita tak apa, mungkin dia silap tulis. Dia nak ejen lain jadi lain. Kita main mesej dengan dia. Tuan-tuan mesej telefon tu, kita nak tekan waktu tu, keluar waktu tu. Ya barangkali terjadi. Dia maksud lain ni. Atau dia mungkin nak hantar mesej ni ke orang lain, dah sampai kat kita pula. Dan kita boleh beri alasan itu. Kemudian antara sifat mereka yang ketujuh ialah sifat tawaduk. Tawaduk yang juga disebut oleh Syekh Abdul Qadir di sini. Yang kita juga ulang tadi. Itu dia kata, tidakkah kamu lihat, wahai orang yang memandang dengan mata hati, lengan bajuku ini lebar dan pinggangku sentiasa terikat. Jadi aku senantiasa ingin berkhidmat kepada kamu dan aku sentiasa bersifat rendah diri kepada kamu. Dan tawaduk ialah sifat para pendakwah. Walaupun mereka alim, mereka tak kata akulah pandai sekali. Kau tak pandai, kau bodoh. Tak ada. Ya, mereka tetap rasa ataupun tetap tidak menunjukkan apa yang mereka, kelebihan mereka ada. Walaupun mereka boleh tunjuk kelebihan tadi, tapi mereka tak mau tunjuk. Kenapa ada tawaduk? Tentang makna tawaduk. Ya, kita tahu dalam definisi tawaduk, rendah diri. Tetapi dalam bahasa mudah, tawaduk ialah kita tidak mau tunjuk apa yang patut kita tunjuk. Kelebihan kita. Saya boleh tunjuk kelebihan saya. Saya ada kad yang menyatakan saya BBIP. Saya boleh tunjuk. Tapi saya tidak mahu tunjuk. Saya boleh tunjuk duit saya. Tapi saya tak nak tunjuk. Saya boleh tunjuk sekian-sekian. Tapi saya tidak punya keinginan untuk tunjuk. Dengan tujuan merendahkan orang. Itulah kita keluarkan benda tu tanpa tujuan rendahkan orang. Tak ada masalah. Kalau saya nak rendahkan orang dengan menunjuk sesuatu, saya tak akan lakukan. Itu tanda orang tawaduk. Kan sifat dia yang ke-8 ialah arifku, lembut. Ini Syekh Abdul Qadir sebut, aku tak pukul kamu dengan besi. Aku pukul kamu dengan segala kelembutan. Maknanya aku tegur kamu dengan segala kelembutan. Tapi lembut, tegas. Bukan maksud lembut mengampu. Lembut ahli ilmu dalam kelembutannya ada tegas. Habis lembut kat mana? Lembutnya ialah dalam bahasanya tidak ada maki hamu kamu. Tidak ada menghina kamu. Peribadi kamu. Sifat kamu. Tidak. Tidak ada benda-benda itu. Maka itu maksud lembut. Bukan lembut cakap lembek. Cakap pun kita kata beralung-alung. Oh, lembut dia. Itu kita tak panggil lembut. Walaupun orang kenali dengan lembut. Lembut dengan maksud dalam percakapan lembut. Tak ada maki hamun orang. Tak ada nak menghina orang. Itulah kelembutan dia. Tapi ada ketegasan. Ada ketegasan. Ada hal-hal yang menunjukkan sesuatu itu amat tegas. Dan akhir sekali, bagaimana mereka ini membawa bebanan ummah. Syekh Abdul Qadir dan semua para pendakwah. Sebab tu bila seorang tu tak semayang, kita pula susah hati. Dia tak tutup aurat, kita susah hati. Kenapa? Bila Allah letakkan dalam diri kita jiwa pendakwah, kita akan rasa beban dengan kesalahan orang lain. Dosa orang lain menjadi beban kepada kita. Apatah lagi dosa kita. Kita macam tak redha tengok orang tak semayang. Kenapa orang tak semayang? Kita tak redha tengok orang tak puasa. Bahkan kita rasa sedih. Macam mana saya nak suruh dia berpuasa? Kita rasa terbeban melihat musibah-musibah dia. Walau biarlah dia, kita pun dah senang. Buat apa peduli dia. Tetapi bila kita ada jiwa pendakwah, maka kita akan menanggung kesusahan ummah. Dan ini sifat para Nabi. Dan ini semua sifat orang-orang soleh. Ini yang disebut man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tak ambil berat dengan urusan orang beriman bukan di kalangan orang beriman. Yang kita ambil cakna. Kemudian Syekh Abdul Qadir buat satu persoalan. Baik, kalau dikatakan bahawa Nabi perantaranya Jibril sehingga diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dan bagaimana pula kita nak kenal wali? Siapa yang angkat dia? Siapa lantik? Siapa lantik orang tu wali? Dalam perbahasan kita tentang wali, siapa lantik? Orang jadi guru besar pun kita tahu siapa lantik. Pengarah pendidikan lantik dia. Yang jadi manager pun kita tahu siapa lantik. Yang jadi Rasul pun kita tahu siapa lantik. Kerana adanya Jibril yang turun bawa wahyu. Baik, para wali siapa lantik? Siapa lantik seorang tu jadi wali? Sehingga kita perlu menghormatinya, kita takut padanya, sehingga kita bimbang hadis ini terkena pada kita. Man adali waliyan faqad azantuhu bil haq. Siapa yang memusuhi wali aku isyarkan perang dengannya, kata Allah.
Habis macam mana kita nak kenal wali? Dan macam mana seorang wali mendapat wali? Macam mana? Rasul, kita faham. Semua orang faham tentang Rasul. Mereka didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah. Dapat wahyu daripada Allah. Maka persoalannya kalau kita sebut wali, apakah Jibril datang? Jawapannya tidak. Bagaimana mereka menjadi wali? Baik, mereka menjadi wali. Baik, lihat apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Mereka menjadi wali disebabkan utusan Allah secara direct dengan mereka berupa ilham yang baik, bimbingan, petunjuk, mukasyafah dan segala ilmu yang Allah berikan pada mereka. Habis macam mana kita tahu? Tuan-tuan, para wali, mereka punyai bahasa yang kuat dan mereka mempunyai ilham yang cukup jelas dan terang, dan mereka sentiasa dibimbing dalam semua keputusan mereka, sehingga kita lihat mereka menjadi orang yang dipercayai untuk dimesyuarati, untuk orang mesyuarat, bertanya pendapat dan pandangan. Ternyata mereka lihat satu pandangan pada sisi yang jelas. Kita ni bila ada masalah macam dah blur je. Macam mana? Macam mana nak buat ni? Tetapi mereka tidak pernah melihat pada masalah itu benda yang tertutup, melainkan mereka sentiasa dibimbing oleh Allah untuk mendapat jawapan. Orang macam kita, tuan-tuan, tanya 1000 orang nak dapat jawapan, pun belum puas hati. Soalan hidup kita ialah hidup penuh dengan persoalan tanpa jawapan. Ramai orang, tuan-tuan tengok orang yang hidup dalam menjauhkan diri daripada Allah, Allah bebankan dengan soalan tanpa jawapan. Kita ni kalau tanya satu soalan kita tak dapat jawab, pening. Saya nak buat satu teka-teki. Saya nak beri jawapannya esok. Oh, saya tidur lah ni. Kita beri satu teka-teki ke orang tu. Lepas tu kita jangan jawab teka-teki tu. Dia kata, apa jawapannya? Tak nak jawab. Kau ni teka-teki tak nak jawab. Marah dia. Kenapa bebankan aku hidup dengan soalan macam ni? Sehingga dia terpaksa fikir jawapan dia. Manusia, tuan-tuan, bila dia membelakangi Allah, antara beban yang Allah beri pada dia, dibebankan dengan soalan yang dia tidak ada jawapan, tapi dia perlu tahu jawapannya. Dia tak tahu kenapa dia hidup. Dia tak tahu kenapa, bagaimana cara nak buat benda ni, nak buat benda tu. Akhirnya jiwanya mula kosong dan kosong. Ya, dia tahu benda dunia, tapi tidak benda akhirat. Tidak benda yang menjadi hakikat hidup. Ini Allah sebut dalam Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu sangat dunia. Mereka kalau ada masalah komputer, mereka tahu. Mereka kalau ada masalah jambang tersumbat, mereka tahu. Cara nak download application, nak tatbik mana-mana app, mereka tahu. Mereka pandai. Tapi bila kehidupan, mereka tak tahu. Kehidupan yang sebenar. Macam mana saya nak tenang? Macam mana saya nak bahagia? Macam mana saya nak rasa syukur? Macam mana saya nak buang hasad dengki? Macam mana saya nak redha? Macam mana saya nak qanaah? Macam mana saya nak tengok sesuatu dengan cinta dan kasih sayang? Macam mana? Mereka tu kata macam mana. Akhirnya Allah belenggu mereka dengan soalan. Maka siapa wali? Mereka lah yang jawabnya. Mereka yang menjawabnya. Akhirnya bila kita duduk dengannya, kita dapati jawapan. Tentang banyak mana kita boleh duduk dalam kuliah-kuliah dengan ulama-ulama kita jumpa jawapan yang selama ini kita tak nampak. Bukan kita dapat juga ilham, keberkatan duduk dengan dia. Bukan kita juga dapat kekuatan. Bukan kita dapat semangat. Tentang asalnya kita tak bersemangat, duduk dengan mereka bersemangat. Saya ingat dulu, ya kita tahulah haji itu wajib. Tapi semangat nak pergi haji itu tak kuat. Sehingga kami duduk dengan guru kami, Dr. Abdul Muqtib Bayyumi, waktu itu dalam halaqah beliau, dalam kuliah beliau, dalam sesi-sesi pengajian beliau. Sebab saya selalu ikut kuliah beliau, kita orang berjiran. Waktu kami di Mesir, waktu itu beliau menjawat jabatan atau ketua jabatan akidah dan falsafah. Seorang yang hebat, ahli. Bayangkan dia dengan keberkatan ilmunya boleh jadikan kita tergerak untuk pergi haji waktu itu juga. Dia punya cakap, dia membuka kita punya persoalan. Sehingga saya lepas dengar bicara beliau, saya tu balik rumah, saya ambil duit, saya tu pergi daftar haji. Lepas tu saya di Mesir, tu daftar. Kira jadi. Walau dalam keadaan kita masa tu fikir duit tak cukup. Kita fikir ni, isteri nak tinggal pula. Fikir banyak ni, banyak. Nak balik Malaysia pula.
nak beli kitab, nak periksa dekat ni. Kalau pergi haji maknanya lepas balik haji terus periksa. Banyak fikir membelenggu kita. Bila kita duduk dengan orang-orang yang baik ini, akhirnya kita dapat jawapan, ketegasan, keyakinan, tu buat. Dan alhamdulillah selesai, semuanya senang. Pergi haji senang, balik senang. Kita periksa pun senang. Tak ada masalah apa-apa boleh jawab. Kalau ketakutan tu ada, ya, ini periksa final year, periksa akhir tahun, imtihan nihai, periksa akhir yang menentukan kita akan graduasi ataupun tidak. Ya, ketakutan tu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Tapi lihat bagaimana dengan duduk dengan orang alim, orang soleh. Kita macam lupa masalah tu. Dan memang sebenarnya tak ada masalah pun. Demikian para wali kita kenali. Mereka membuka segala tutupan kita. Mereka membuka segala hijab kita. Mereka menerangi kegelapan kita. Mereka membimbing sesuatu yang kita tak terbimbing. Mereka memberi motivasi sesuatu yang kita tidak punya kekuatan. Daripada tanda itu kita mengenali mereka ini wali. Dan kata Syekh Abdul Qadir, itulah wali. Orang-orang yang sentiasa dibekalkan oleh Allah dengan ilham yang baik. Sehingga kita tak nampak mereka orang bermasalah, melainkan penyelesaian masalah. Lepas kita tak ada duit ke tadi, macam tak ada masalah. Ini macam tak ada masalah. Ya. Mereka pula yang selesaikan masalah. Mereka selesaikan masalah sultan. Mereka selesaikan masalah orang yang kaya. Mereka selesaikan masalah ketua masyarakat. Mereka selesaikan masalah orang berkahwin. Mereka selesaikan orang yang tak ada anak. Walau kadang-kadang mereka pun tak ada anak. Tapi mereka tak ada masalah. Tak ada seorang ulama hebat. Dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Lama sampai beliau meninggal dunia. Tapi benda tak menjejaskan kehidupan dia. Orang macam kita tuan-tuan tak ada anak, jejas kehidupan. Rasa ketidaksempurnaan, malu nak jumpa orang. Tak ada. Tapi anehnya kalau orang nak anak, jumpa dia. Doa ke, buat air, jumpa dia. Tapi di sini tak ada masalah dengan masalah dia. Dan dia menyelesaikan masalah orang lain. Tuan-tuan, orang yang boleh selesaikan masalah kita ialah orang yang tak ada masalah. Orang sakit, tak mungkin yang obat kita orang sakit juga. Tuan-tuan tengah sakit, datang sakit sebelah, datang rawat kita. Tak mungkin. Yang datang ialah orang yang sihat bernama doktor. Dia tak sakit. Dia datang wajah ceria dia, senyum dia. Apa khabar hari ni? Sebab dia sihat, sebab dia tanya khabar kita. Kalau kita pula tanya khabar doktor, doktor tu macam pening tengok. Doktor pula apa khabar? Tanya saya. Macam tak munasabah kalau tuan-tuan pergi klinik, tuan-tuan tanya khabar doktor. Doktor sihat? Kita tanya. Kita datang kat dia, doktor dah tahu kita tak sihat. Jadi soalan tu macam tak masuk akal. Jadi demikian, bila saya katakan orang ada, hidup ni lah masalah. Maka mengenali wali ialah mereka yang tak pernah terbeban dengan masalah. Bukan mereka tidak ada masalah, tapi mereka tidak terbeban dengan masalah. Dan mereka tak pernah besarkan masalah. Dan mereka tidak pernah menjadikan masalah itu sebab untuk hilang kebahagiaan mereka. Sebab Allah sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, pada wali Allah itu mereka ini tidak ada kebimbangan, mereka tidak ada duka cita. Kita tuan-tuan tak ada duit. Bukan duit hari ni, duit untuk tahun depan kita dah sedih. Saat saya tengok duit saya ni tahun depan macam habis ni. Sedihnya dah sekarang. Duit awak sekarang ada lagi? Ada. Cuma kalau tahun depan habis. Tu saya tengok sedih ni. Pening kepala fikir ni, darah naik ni. 18 naik. Duit dia dah ada, tapi dia fikir yang tahun depan punya. Sedangkan yang ni, duit hari ni pun tak ada, tapi tak fikir pun. Kan dia yakin ada rezeki. Ada hati, jangan bimbang. Di sini kita mengenali para wali. Kalau di sini Syekh Abdul Qadir menyebut ilham yang Allah beri padanya, kita sebut bahasa mudah, para wali ini kita nak kenal ialah mereka yang tidak pernah terbeban dengan masalah kehidupan. Bukan mereka meringankan beban orang lain pada masalah kehidupan orang itu. Lepas tu kita tengok dia macam tak ada masalah. Ni macam tak ada masalah ke? Kita tengok pun macam tak ada. Tapi tak ada, ada. Tapi mereka tidak bermuamalah dengan masalah macam kita. Kita kalau ada masalah tak boleh tidur. Kita kalau ada masalah jadi nak marah orang. Semua kita tendang, daripada kucing tendang, pintu, almari, semua. Orang rumah jangan ceritalah. Jangan cakap tu, bapak kau tengah marah tu. Anak-anak semua kunci mulut. Kenapa masalah tu? Dia berjangkit dengan semua orang. Tapi mereka, para wali, mereka ada masalah,
Pertama, tak berjangkit pada orang. Tuan-tuan tengok, ni nak tahu kita wali tak wali. Kalau tuan-tuan ada masalah berjangkit dengan orang tak? Kalau berjangkit, bukan. Bukan. Artinya tuan ni pembawa virus. Ini kena kuarantin 14 hari. Maknanya kalau kita ni ada masalah boleh jangkit orang, baik kita kuarantin 14 hari. Mana close contact, casual contact, semua kena. Itu saya kata ada orang dia ada masalah, maka masalahnya jadi satu family dia terpaksa tangguh. Barangkali satu masyarakat kena tangguh masalah dia. Satu bank kena tangguh masalah dia. Satu pasar kena tangguh masalah dia. Dia bila ikan tu mahal, dia tak dilayan. Dia jerit satu pasar. Kenapa aku tak dilayan? Satu pasar jerit. Tapi orang yang kita kalau tahu sifat wali Allah, dia ada masalah, masalah itu tenggelam dalam diri dia. Dia tak berjangkit dengan isteri dia, dia tak berjangkit dengan anak dia. Dia tak berjangkit kawan dia, dia tak berjangkit dengan siapa-siapa pun. Dia masuk dalam diri dia, dia hadam sendiri habis. Itu kalau kita lihat akhlak mereka para wali, kehebatan mereka ataupun antara sifat utama mereka di situ. Mereka tak akan, bila seorang ulama kata begini, kami bila ada satu masalah, kami tak akan kongsi dengan orang. Kenapa? Yang pertama, kalau orang itu musuh kami, dia akan gembira dengan masalah kami. Yang kedua, kalau orang tu sahabat rapat kami, dia bersedih dengan masalah kami, maka kami tak nak sahabat kami sedih. Kita tak nak sahabat kita yang asalnya lalu makan, dia tak lalu makan kerana dengar masalah kita. Biar dia makan. Sebab tu kita diam. Kita diam dengan masalah kita supaya kita tak mengganggu orang lain. Tetapi ini bukan makam yang mudah. Tapi itulah sifat para wali Allah. Nanti kita tengok dia, bila orang-orang yang saya katakan tidak mau berkongsi masalah. Apakah mereka tak ada? Banyak masalah. Tapi mereka tak pernah berkongsi. Bahkan mereka mendiamkan dia. Dan tak berjangkit dengan orang lain. Dia tak jangkit dengan anak dia, dia tak jangkit dengan isteri dia, dia tak jangkit dengan keluarga terdekat. Kita lihat bila ada seorang tu di balik rumah. Di balik rumah dan lapar, dia tanya isteri dia, dah masak belum? Bini dia kata belum masak. Kita bayangkan kita lapar balik, bini tak masak. Kena pula bini tengah main game pula. Oh. Ini semua maut belaka lah ni. Kita dah jadi macam malaikat maut tu nak marah. Tetapi ni seorang ulama di balik rumah. Dia tanya ada masak apa? Dia tak sempat. Maka dia bersyukur pada Allah dan dia terus solat. Satu hadis atau satu kisah yang benar. Dalam kisah-kisah benar, dalam hadis Nabi SAW dan Quran, ada satu pasangan suami isteri. Bila dua pasangan suami kelaparan, lapar. Maka si suami kata, ada tak boleh nak masak? Tak ada bang, ni tengah cari apa yang boleh dimasak. Maka si suami tenang, suami pun keluar rumah dengan tujuan mencari makanan. Yang ni cerita masalah. Si suami tak apa, kita cari kat luar. Dia carilah, takut ada rezeki boleh kerja dan sebagainya. Dan mereka tenang kedua-duanya. Maka kerana ketenangan tadi, Allah rezekikan mereka. Tiba-tiba isterinya jumpa ada makanan dalam rumah mereka. Sehingga suami ni pulang, akhirnya mereka makan bersama-sama. Ya Allah Ta'ala campurkan ketenangan. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita ada masalah, dan masalah kita tak berjangkit dengan orang, maka kita orang yang mulia. Tapi kalau kita ada masalah, berjangkit dengan semua orang. Kerana kita pening kepala, semua je kena pening sekali. Ni. Kerana kita demam, semua kena demam. Siapa tak demam, kita sepak dia. Suruh demam. Aku demam, semua kena demam. Kena ikut belaka. Sebab kita ada masalah, semua kena ada masalah. Maka orang ni lah orang yang lemah. Orang yang lemah. Jadi para wali, dia ada kekuatan dia. Itu cukup kita tahu kekuatan dia. Kemudian saya sebut, kenapa kamu tak kenal wali? Kamu ni kenapa tak kenal wali? Ada orang kata, Ustaz sekarang tak ada wali. Tak, kamu tak kenal wali. Ustaz, dulu kan ramai wali. Tak, macam mana kamu tahu dulu ramai wali? Macam mana kamu tahu dulu ramai wali? Sebab kita bercakap pada orang tidak wujud di hadapan kita, maka kita dengan mudah kata dia wali. Kita lupa untuk berkata orang dekat dengan kita tu wali. Sebab kita melihat namanya, tidak melihat sifatnya. Kita lihat yang namanya Tok Kenali, yang namanya Tok Kopalo, yang nama sekian-sekian wali. Kerana kita mengenali namanya, bukan sifat dia. Kalau kita mengenali sifatnya, maka kita akan dapati sifat itu ada pada orang dekat dengan kita. Tapi kita tak pernah peduli benda tu. Macam gini tuan-tuan, contoh pasangan kita lah. Kita kadang pasangan kita nama isteri, mana suami, kita macam tak nampak dia baik. Tapi bila mati baru nampak baik. Rupanya Ustaz, isteri saya ialah wali Allah. Baru tahu.
Dia baru tahu isi dia wali Allah bila bini dia mati. Rupanya suami saya ustaz, oh, memang wali Allah ustaz. Tapi masa ada dia asyik marah sama dia. Marah. Bila ni mati dia rasa kehilangan. Suami saya ustaz, dia tak pernah marah saya, dia bagi duit kat saya, dia ni. Itu wali tu. Saya baru tahu wali ustaz, kalaulah saya tahu. Manusia dia tak akan nampak depan dia kan apa? Ni Syekh sebut rahsia. Kerana kamu cinta dunia, kuat dengan dunia, sayang dunia, sampai kamu lupa sifat-sifat itu ada kepada para wali. Sebab itu kita katakan orang kita mudah kenal wali yang mati. Tuan-tuan kalau tanya orang siapa wali, dia beri contoh semua yang mati belaka. Saya katakan berikan contoh yang hidup. Mereka pun tengang, tak boleh. Kalau kita kata dah mereka menafikan, kenapa kamu menafikan dia wali? Sebab sifat yang ada pada mereka ada pada orang ni. Apa yang tidak ada? Dari sudut istiqomah ke, dari sudut sekian, semua mereka ada. Kenapa kamu tak nampak? Sebab kamu cinta dunia, hijab dengan dunia. Sayang dunia. Maka Allah Ta'ala tak akan kenalkan kita dengan wali Allah sebagaimana kita cinta dunia. Tentang contoh gini. Kalau tuan-tuan pergi ke hypermarket, supermarket, maka tuan-tuan akan kenal semua daripada jaga dia, pekerja dia, semua. Sebab kita berada dalam dunia tu. Dunia tu. Tuan-tuan ke istana. Tuan-tuan akan kenal semua daripada jaga istana, tukang kebun istana, tukang jaga kuda istana. Semua kita kenal kerana kita duduk dalam tu. Kita duduk dalam tu. Bila kita duduk di alam ataupun kita duduk dalam dunia, kita kenal ahli dunia. Sebab kita tidak duduk dengan ahli akhirat, maka kita tak akan kenal ahli akhirat. Puncanya di situ. Bila kita tak duduk bersama ahli akhirat, kita tak akan kenal. Contoh, kalau tanya awak kenal tak imam masjid kampung? Tak kenal lah. Kita tahu dia tak ke masjid. Kalau dia tak kenal nama, dia kenal muka, dia pergi. Cuma dia mungkin kurang mesra. Ada orang saya kenal imam tapi nama saya tak tahu. Saya pun tak tanya. Berarti dia orang yang masih berada di masjid rumah Allah. Bukan dia pun kenal Bilal. Kenal Bilal walaupun nama saya tak kenal. Sebab dia dah duduk dalam rumah Allah. Maka dia mula mengenali. Bukan dia akan kenal siapa duduk sebelah depan, siapa duduk sebelah belakang. Dia pun kenal. Kerana dia sudah berada dalam kelompok orang yang disebut sebagai tetamu Allah. Kita kenal orang businessman kan apa? Kita berkumpul dengan semua orang businessman. Kita pun tahu. Saat ni meniaga kapal, ni meniaga scratch, ni meniaga boat, ni meniaga. Kenapa kita boleh hafal semua ni? Sebab kita duduk dengan dia. Sama juga wali Allah kerana kita tak duduk dengan dia. Kita tak duduk dengan dia. Akhirnya orang macam ni tuan-tuan. Mati baru kita kata, oh wali. Tapi rugi kita bukan nak kenal dia tu wali. Kita nak ambil ilmu kewalian dia. Ilmu kewaliannya apa? Ilmu yang menjadikan kita kenal Allah. Dan bukan kita nak, kalau nak kenal macam tu mungkin bukan satu tuntutan yang sukar. Tapi nak mengambil sifat mereka. Oleh sebab itu kita terhijab daripada mengenali orang baik. Sebab kita cinta dunia. Terhijab daripada wali. Bukan wali tak ada sekarang. Wali banyak sebagaimana dulu banyak. Kalau kita sebut dulu wali 1000 pun 1000 sekarang. Kalau dulu wali sekian pun begitu. Tapi manusia suka menafikan yang ada depan. Sebab mereka tidak mau berubah jadi baik. Lalu mereka guna yang dah mati. Kononnya mereka juga mencintai orang baik. Cerita sama. Waktu Rasulullah datang, mereka cerita tentang Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka lupa ini Nabi Muhammad, penghulu sekalian Nabi. Tapi mereka duk kata Musa lain, ni Isa, Nabi Daud. Kalau betul kamu Nabi, bawa mujizat macam Musa, bawa mujizat macam Isa. Waktu Isa Musa muncul, pun mereka sama menolaknya, mendustakan. Sifat mereka sama. Dan sifat orang hari ni pun sama. Waktu ada ulama depan mata mereka yang menegur mereka, yang ingatkan mereka, mereka nafikan. Lalu mereka cerita ulama yang dah mati. Yang ni pula mati, mereka guna yang ni pula. Tetapi begitulah penyakit manusia yang cintakan dunia, yang tidak kenal akhirat. Sebab tu nak kenal wali, kita berubah tempat dulu. Kita kalau duduk tingkat 2, kita akan kenal orang tingkat 2. Naik tingkat 3, kita jumpa orang tingkat 3. Naik tingkat 4, kita akan jumpa orang tingkat 4. Kedai-kedai di tingkat 4. Naik pula tingkat 5. Demikian kita. Tuan-tuan duduk tingkat 1, tak akan jumpa orang tingkat 2 selamanya. Sampai tuan-tuan cari eskalator, tuan-tuan cari tangga naik. Cari lift, okey, baru nampak. Oh, ini orang tingkat 2. Tingkat 2 lagi happening. Macam-macam ada orang berniaga. Orangnya pun lagi baik. Naik lagi satu lagi, tingkat 3. Oh, tingkat 3 lagi amazing kita kata. Lagi menarik. Naik lagi. Sehingga kita jumpa sesuatu yang tak pernah kita fikirkan kalau kita berada di tingkat 1. Demikian para wali-wali Allah.
Dah kita duk bergaul dengan orang rosak, memanglah tak nampak. Kita bergaul dengan ahli dunia, nak nampak macam mana? Memang tak nampak. Bergaul dengan ahli akhirat, maka kita akan nampak. Kita akan nampak ahli akhirat tu bagaimana dan sifat mereka bagaimana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.